Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, untuk sesi yang lepas, saya dah pun cuma bagi arahan untuk sesi yang lepas tu hanya baca sendiri sebab di dalam tajuk ni yang perjumpaan pertama kita di dalam memperkenalkan tajuk ni ada sedikit pengiraan lah, iaitu pengiraan tekanan. Kalau tengok dekat soalan modul ni yang di muka surat 1. Okey, di muka surat 1, pengiraan tekanan pada permukaan yang kecil yang menghasilkan tekanan pada permukaan yang lebih besar. Jadi untuk yang ni saya nak stop sharing soalan modul ni sebab semua pelajar dah ada. Saya akan share saya akan share yang slide PowerPoint. Okey, sebab yang kat situ kita akan dapat jawapan nanti. Okey, so saya nak minta Zalika dan lepas ni kalau ada siapa-siapa yang dah masuk saat lagi tu, okey, tengok dekat modul lah. Okey. So kalau kita tengok dekat muka surat pertama modul, Hak ni dah jawab ke belum? Tah, saya lupa dah. Dah lupa dah. Muka surat pertama modul. 8.1 lah. 8.1, tekanan dalam bendalih. Ya, tajuk daya dan tekanan. Atas je. Oh, hari tu kalau tak silap saya minta jawab. Lepas tu saya belum berhenti tu saya ada bagi tahu sikit jawapan kat sini kot. Okey, so kita tengok sekali lagi lah. Okey, berdasarkan PowerPoint yang saya share dekat skrin sekarang ni, okey, ni nota lah. Jadi kita ambil bahan-bahan dari sini, sama juga ada dalam buku teks rujukan lain pun ada. So, kita jawab soalan modul. Soalan pertama, sistem tertutup merupakan suatu sistem fizikal di mana jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. Yang kat sini lah. Okey, kita sambung dengan jawapan yang kat sini. Di mana jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. Okey. Tu jawapan dia pada modul tu. Ke Zalika dah jawab ni? Jawab dah atas. Atas, okey. So seterusnya yang kedua, untuk soalan kedua, prinsip Pascal menyatakan bahawa jawapannya ada dekat nota ni. Penyebaran tekanan yang dikenakan pada suatu bendalih sama ada dalam bentuk cecair atau gas dalam satu sistem tertutup adalah seragam pada keseluruhan bendalih tersebut dan ke semua arah. Tu jawapan kat situ. Okay. Sebab hari tu kita dah sembang tentang prinsip Pascal ni sebenarnya, iaitu tekanan memang ke semua arah. Sebab tu kita boleh tolak satu tempat yang kecil saja untuk nak mengangkat beban, tapi kita kena kira betul-betul lah. Okey. So yang tempat ketiga dalam modul, prinsip Pascal diaplikasikan dalam kehidupan seharian dalam operasi. Oh, banyak. Okey, jawapannya tu kalau kita tengok dekat soalan modul nombor 4, okey, salah satu operasinya adalah tu ada sudah tulis kat situ, sistem hidrolik. Jadi nombor 3 tu prinsip Pascal kehidupan seharian dalam operasi, contohnya sistem hidrolik. Sistem hidrolik. Okay? Ya, sistem hidrolik. Sebab nombor 4 tu dia explain balik. Prinsip asas dalam sistem hidrolik ialah pemindahan apa? Sekarang ni kita berbicara tentang tajuk 8.1 adalah pemindahan tekanan ke semua arah. Okey, pemindahan tekanan ke semua arah. Ni ikut sistem hidrolik. Okey, pemindahan tekanan ke semua arah. Jadi sistem hidrolik ni digunakan untuk membuat kerja berat seperti menghasilkan daya output yang besar. Okey, daya output yang besar untuk mengangkat beban yang berat. Okey, jadi konsep dia sistem hidrolik macam tu. Okey. Ni dah ada. Nombor 4 yang hujung tu, untuk mengangkat beban yang berat. Ya, beratlah jawapannya tu. Okey. Cuma untuk pengiraan ni, sebenarnya dekat slide ni pun ada contoh pengiraan tu. Cuma nak minta Zalika yang isi sebab Zalika seorang je yang ada. Okey, saya share balik. Ada orang masuk, Fatin Nabila. Assalamualaikum Fatin.
Assalamualaikum Fatin. Waalaikumsalam. Okey. Alang-alang dah masuk tu kira langkah kanan. Boleh jawab terus. Soalan dekat modul muka surat 2. Okey. Dia sebenarnya ambil nilai-nilai ni dekat rajah je. Okey nah. Okey, kalau rajah yang diberi kat situ, semua kita kena tahu dah. Kat mana daya input, kat mana daya output, mana luas omboh, mana luas omboh besar. Jadi luas omboh kecil, omboh besar yang ni tak perlu explain banyak kot. Maksudnya yang kecil ni hak ni lah. Hak 2 cm persegi ni. Okey, ni luas omboh kecil. Ni luas omboh besar. Okey. Jadi sekarang ni yang nak tahu adalah daya output yang terhasil. Okey, yang 10 Newton ni apa dia? Yang 10 Newton ni adalah daya yang dikenakan, iaitu dalam kata lain ini adalah daya input. Okey nah, daya input. Yang kita nak kira daya yang terhasil dekat sini. Daya output. Okey, tempat yang kita nak angkat beban ni. Jadi dalam pengiraan ni yang kita kata tadi, duk belajar dalam konsep prinsip Pascal tadi tu, okey, tekanan adalah sama pada semua arah. Jadi kalau dekat sini, daya input bahagi luas omboh kecil adalah tekanan awal. Dia akan jadi sama dengan tekanan akhir yang terbentuk dekat omboh besar. Jadi kita pun letaklah nilai-nilai kat sini, iaitu daya input kecil berapa? Daya input kecil. Daya input yang dikenakan kat sini, kita pun letak 10 Newton. Luas omboh kecil adalah 2 cm persegi. Daya output, hak ni hak kita nak kira. Okey, luas omboh besar 100 cm persegi. Jadi kat sini yang kita tukar menggunakan konsep matematik, sebab yang nak cari daya output. Jadi kita tukar supaya daya output duduk yang dekat sini, yang 100 cm persegi ni kita tolak naik ke sebelah sana. Boleh faham ya? Okey, kita kekalkan daya output dekat sini. Okey, saat-saat ada orang masuk, saya kena admit. Nur Fitrah. Okey. Okey, jadi kita tolak 100 cm persegi ni naik ke atas lah sebab daya output. Okey, so dia akan jadi nanti 10 Newton darab 100 cm persegi bahagi 2 cm persegi. Jadi unit centimeter persegi boleh cancel out kat sini. Yang tinggal unit akhir Newton. Sebab tu Newton kat bawah ni. Okay. Jadi hak ni nak darab je lah. 10 darab 100 bahagi 2. Berapa jawapannya? 10 darab 100 bahagi 2. Berapa? Tak ada jawapan. Tak apa. 500. Congak je. 10 bahagi 2, 5. 5 darab 100, 500. Okey? Mudah. Ya, ada lagi orang yang nak masuk. Bukan lah. Tak ada orang masuk. Okey. Boleh tu? Boleh kat situ? Nanti akan ada dalam soalan nanti. Yang pentingnya adalah pelajar-pelajar ingat rumus ni. Okey nah? Iaitu tekanan. Untuk rumus pertekanan yang pertama, daya bahagi luas. Tak kira lah dekat mana-mana tempat, daya bahagi luas. Dan kalau sistem tu bersambung, macam ni lah. Okay? Dekat sini ada tekanan, dekat belah kanan pun ada tekanan. Tekanan di kiri, tekanan di kanan sama. Tak kisah. Dia punya luas permukaan besar mana, okay? Tapi sama. Jadi kita buat persamaan macam ni. Perasan tak kalau kita kena tekan dengan paku? Kalau tekan dengan paku, kita ataupun tekan dengan jarum, okey, kena dekat kulit kita. Mudah masuk dalam isi kita ke susah masuk? Jarum. Mudah. Mudah. Walaupun jarum tu kecil, jisim jarum tu kecil aja. Tetapi oleh kerana permukaan jarum tu, luas dia tu sangat kecil, kan tajam. Jadi dia tekanan dia adalah tinggi sebab luas permukaan tu sangat kecil. Okey? Tapi kalau kita ada kayu contohnya, kayu yang bersaiz 2 inci kali 2 inci, besarlah kayu tu. Tapi kalau kena dekat kulit kita,
dia takkan tembus. Sebab apa? Walaupun kayu tu saiznya besar, lebih berat dari jarum, tetapi sebab permukaannya yang besar, menyebabkan tekanannya adalah rendah. Jadi tekanan tu bukan hanya bergantung kepada jisim atau berat, dia juga bergantung kepada luas permukaan. Okey, yang tu yang nak tengok. Okey, seterusnya kita tengok modul di muka surat 2. Okey nah. Modul di muka surat 2, saya stop sharing hak modul ni, saya share balik PowerPoint. Saya share balik hak PowerPoint, nak ambil nota dia nah. Okey. Seterusnya. Okey, cuba tengok semua muka surat 2 dekat modul. Okey, operasi sistem jet hidrolik. Okey, operasi sistem jet hidrolik. Okey, kita turun kat bawah. Mana ni? Okey. Sistem jet hidrolik. Okey. Ni gambar yang sama. Okey, ada satu tempat kosong di bahagian kiri, iaitu berkenaan dengan omboh kecil. Kan ada kotak kosong kat kiri tu kan? Jadi kat sini adalah omboh kecil mengenakan tekanan ke atas cecair. Ni jawapannya lah. Okay, kita ambil pen color biru. Omboh kecil mengenakan tekanan ke atas cecair. Nampak pun anak panah pun dia buat ke bawah. Jadi bila tuas ditolak ke bawah, maka omboh kecil mengenakan tekanan ke atas cecair. Okey, dan tekanan itu diwakili oleh anak panah merebak, bergerak ke serata kawasan. Tapi dekat sini dia tak masuk sebab injap A tertutup. Okey, tempoh hari kita ada tunjuk juga konsep dia injap tertutup. Maka dia bergerak melalui bendalai dekat bawah. Dekat injap B terbuka, maka dia tolak. Ni yang saya kata konsep sama macam jantung tu. Ada darah yang pam masuk, ada darah yang pam keluar. Waktu jantung kita ni berdegup, ada masanya bila dia kecut, dia mengepam, okey, dia akan menghantar darah satu saluran. Tapi bila dia kembang, saluran tu ada injap dia tertutup. Akan ada darah dari salur lain pula yang masuk dalam jantung. Jadi duk kembang, kencuk apa semua tu menyebabkan aliran darah berlaku. Okey, so bila injap B terbuka, okey, anak panah menolak ke atas menunjukkan cecair memindahkan, ada kotak kosong belah kanan kan? Cecair memindahkan tekanan ke omboh besar lalu menolaknya ke atas. Okey? Sebab tengok anak panah pun tahu dah ni. Cecair memindahkan tekanan, tolak omboh naik ke atas. Okey? Itu yang diberikan oleh gambar. Okey, itu gambar untuk A, sistem jet hidrolik. Yang gambar kedua untuk B pula. Gambar kedua untuk B. Okey. Okey, ada satu tempat kosong dekat atas tu. Okey. Cuba tengok. Okey, dekat atas tu. Tuas ditolak ke atas dengan injap pelepas tertutup. Tempat kosong tu adalah injap A terbuka dan injap B tertutup. Injap A terbuka, injap B tertutup. Hak tadi tu. Okey. Apabila kita nak bagi maintain supaya beban tu berada kekal tinggi ke atas. Macam contohnya kita jet kereta naik, nak tukar tayar, nak tukar minyak hitam dekat bengkel kereta. So dah angkat kereta naik, nak bagi dia duduk kekal kat situ, maka injap B ni kita tutup supaya beban ni, kereta tadi tu dia tak tolak balik bendalai tu masuk ikut injap B dan turun. Okay, injap pelepas pun tertutup. Maksudnya tiada tempat untuk bendalai tu nak bergerak keluar daripada sistem omboh yang besar. Jadi dekat atas ni apa dia? Injap A terbuka dan injap B tertutup. Okey. Yang dekat bawah belah kanan tu. Tekanan cecair yang tetap dikenakan pada omboh yang besar untuk mengekalkan. Okey. Untuk mengekalkan kedudukannya. Okey. Dikenakan pada omboh besar untuk mengekalkan kedudukannya. Okey. Kalau cepat sangat awak bagi tahu, saya perlahankan. Okey. Dan gambar rajah yang C, okey, bila kita nak turunkan bebanan semula, beban kereta ke apa semula, injap B masih lagi tertutup, okey, sebab yang ia digunakan untuk nak tolak bendalai masuk, okey nah. Jadi kita buka injap pelepas ni, kita buka,
menyebabkan cecair ni akan keluar ikut salur yang ada injak pelepas ni. So bila cecair ni dah boleh bergerak ke sana dan injak A tadi terbuka, dia akan masuk balik kat sini dan dia akan tolak balik tuas ni naik ke atas. Jadi kat sebelah kanan, okey, omboh besar akan turun perlahan-lahan. Jadi menyebabkan omboh besar mengenakan tekanan ke atas cecair di bawahnya dan dia akan bergerak ke bawah. Okey, mengenakan tekanan. Okey. Di muka surat 3 modul, saya pun tak pasti. Okey, inilah sebab ambil daripada hak orang, dia letak tempat kosong yang banyak macam tu, susah nak nampak. Okey, tapi sebenarnya dia adalah nota tu sebenarnya. Sama seperti dalam dalam buku teks pun ada kalau tak silap, sistem brake hidrolik. Sistem brake hidrolik kat mana ni? Sistem brake hidrolik. Okey, yang kat sini. Okey, kalau tak silap ni boleh anak-anak pelajar boleh rujuk muka surat 8.9 dalam buku teks. Saya tak ingat muka surat berapa, tapi rujuk rajah 8.9 untuk isi tempat kosong. Okey, sebenarnya ada nota dalam buku teks tu berkenaan daya geseran. Kalau poin nombor 4 ni, daya geseran antara pad brake dengan piring keluli. Cerita hak kita sembang, rasanya hak ni kita sembang dalam kelas yang lepas, pada minggu lepas ni. Okey. Dan seterusnya kita ada kerusi rawatan gigi. Okey, seterusnya adalah berkenaan prinsip Bernoulli. Hak saya minta baca pada hari kelas kita hak Khamis, hak last hari tu. Okey, berkenaan prinsip Bernoulli. Okey, soalan muka surat 3, soalan nombor 6. Nampak tak? Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa bendalur yang bergerak pada halaju apa tu? Halaju tinggi akan menghasilkan tekanan yang rendah. Mana dah modul ni? Perlu tak saya buka modul tu? Tak pernah, semua tengah tengok modul kan? Okey, nombor 6, prinsip Bernoulli menyatakan bahawa bendalur yang bergerak pada halaju tinggi, kat sini saya tak nampak kat mana. Ni, bergerak halaju tinggi akan menghasilkan tekanan yang rendah. Jadi dalam kotak yang dekat kanan rajah tu pun boleh tulis juga, apabila bendalur mula mengalir, halaju bendalur di mana tu? Di mana tu? P2 nah, dekat gambar rajah P2. Ni dekat sini. Sebab salur yang kat sini besar ni, salur paip seolah-olah paip yang besar ni. Jadi bila paip besar, halajunya adalah rendah. Kalau nak bandingkan dekat P2, laluan paip dia ni adalah kecil. Jadi isi padu air yang sama nak lalu dekat kawasan yang kecil, maka dia akan jadi halaju tinggi dekat P2. Okey, bila halaju tinggi P2 berbanding P1 dengan P3, ni P1, P3, okey, maka tekanan yang terhasil dekat P2 ni adalah rendah. Tengok nah, air yang dia tolak naik dekat sini, okey, adalah rendah. Kenapa? Sebab dia dah menghasilkan tekanan yang rendah dekat sini. Okey. Jadi P2 ni halaju tinggi tetapi tekanan rendah. Ni yang dekat batang paip yang lain, hak kecil-kecil yang lain ni kenapa tinggi? Sebab dekat bawah dia tu halajunya rendah. Paip yang besar halajunya rendah, tapi dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Boleh nak? Yang ni kalau kita tengok dalam konsep kehidupan seharian, kalau siapa-siapa yang rajin berenang dalam tasik ke, dalam laut ke, dalam sungai ke, okey, jika aliran air di bawah bahagian bawah dasar sungai ke, dasar laut ke, dasar tasik ke, kalau ada aliran air yang laju, jadi kalau ada sesiapa yang berenang di kawasan permukaan di situ, dia akan tertarik ke bawah. Kenapa agaknya? Okey, kalau ikut orang kampung, orang lama-lama dia kata kena tarik dek hantu. Ada hantu air kat situ. Bila berenang rasa macam ditarik ke bawah. Okey, itu secara mitos lah. Okey, tapi secara sainsnya, apabila dia berenang dia rasa macam tertarik ke bawah, itu bermaksud
aliran air di bawah, di permukaan bawah sana tu, aliran air adalah laju. Jadi bila aliran air laju, tekanannya rendah. Jadi kalau ada apa-apa yang berada di bahagian permukaan, dia akan tertolak turun ke bawah. Jadi dia tak naik tinggi macam ni lah. Boleh faham? Ada pernah dengar tak cerita tu? Pergi berenang-berenang, dia tenggelam. Macam ada benda tarik. Pernah? Pernah. Tak pandai berenang semua ni? Pernah. Siapa yang ni antara yang ada di kelas ni? Pusingan air tu lah kan? Lebih kurang macam tu lah. Yang kalau dia tu sangat laju lah tu. Maksudnya kalau sangat laju tu dia sampai jadi macam pusaran dekat situ. Tu sangat laju sangat-sangat lah. Okay. Ni hak lain-lain ni pandai berenang kan ni? Ke tak pandai berenang? Pandai. Okay. Pandai. Tengok sukan Olimpik ni jadi semangat nak jadi atlet renang lah. Pandai lelak. Okay. Okay, seterusnya nombor 7, muka surat 4 modul. Okay lah. Muka surat 4 modul, soalan nombor 7. Terangkan prinsip Bernoulli dengan menggunakan Tuke-Wayne Theory. Okay, Tuke-Wayne Theory ni jangan risau. Dia hanya merujuk kepada bentuk tiup tu saja. Okay nah. Okay, tiupnya adik-beradik je lebih kurang dengan hak ni. Okay, yang ada tempat yang besar, yang luas, ada tempat yang sempit, yang ada paip-paip kecil yang kat atas. Itu dipanggil sistem Tuke-Wayne Theory. Itu aja. Kenapa dipanggil Tuke-Wayne Theory? Ini sebab Mamat Venturi yang memperkenalkannya. Okay, tak ada apa je sebenarnya. Okay, kalau nak panggil tiup tu dibuat daripada kaca je semua pun. Nak panggil tiup kaca boleh je pun. Tapi sebab ada ahli sains yang bernama Venturi yang memperkenalkannya, jadi dipanggil Tuke-Wayne Theory. Okay dah. So untuk soalan di muka surat 7, hak ni dekat soalan nombor 7 tu dia tak ada soalan sangat sebenarnya. Dia hanya memperkenalkan saja. Okay nah. Penerangan menggunakan prinsip Bernoulli apabila klip dibuka. Okay, cuba tengok dekat muka surat 7, klip dibuka. Okay, sambil-sambil tu kita tengok konsep yang ada dekat prinsip Bernoulli. Yang penting dekat prinsip Bernoulli antaranya yang kat sini ya. Bendalih, silap. Bendalih melalui kawasan sempit, okay, halaju bendalih akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut berkurang. Itu prinsip Bernoulli. Okay, ataupun secara ringkasnya prinsip Bernoulli menyatakan, okay, kita ambil ringkas, halaju tinggi, okay, tekanan adalah rendah. Tu je rumusan kepada apa yang dinyatakan oleh prinsip Bernoulli. Okay. Jadi hak muka surat 4 nombor 7, apabila klip ditutup. Nampak tak klip? Klip ditutup, air akan masuk. Rasa tak puas pula kalau tak tunjuk sama-sama yang ada dalam modul tu. Okay, muka surat. Okay. Sharing balik. Okey. Ni klip yang ada dekat ni. Okey, bila klip ditutup, okey, maksudnya air akan masuk ke dalam sistem paip ni. Okey. Air dimasukkan dalam sistem paip ni, rasa-rasanya dia akan tolak tempat mana yang akan naik tinggi dulu. Okay, nah? Of course lah, dia akan naik tinggi dekat bahagian X dan juga bahagian Z. Bahagian Y dia akan naik sikit sahaja. Kenapa nah? Sebab di sini halajunya rendah. Kenapa rendah? Sebab saiz paip kat sini, tiup kat sini besar. Okey, dekat Q saiz paipnya, tiupnya adalah kecil. Halaju tinggi. Dekat R halajunya juga adalah rendah sebab dia dah saiz besar. Jadi tekanan dia pun akan menolak cecair air naik ke atas lebih tinggi. Okay, nah? Okey. Dan apabila klip dibuka, okey, klip dibuka, air keluar lah. Bila air keluar, yang mana akan kering dulu? Hak bahagian Q lah. Sebab dia punya halajunya tinggi, tekanan rendah kat sini dia akan turun lah. Dia akan turun dan keluar.
Okay, tapi kat sini dia tak ada soalan sangat lah. Dia just penerangan. Kita tengok dekat soalan nombor 8. Okay. Aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan. Okay, hak ni saya stop sharing hak ni. Saya share balik PowerPoint tadi. Okay. Okay. Mana? Okay, kita tengok yang pertama dulu, kapal terbang. Kenapa tak keluar? Nampak tak kapal terbang? Okay. Jadi untuk nak membolehkan sebuah kapal terbang tu boleh naik, terbang, terangkat. Okay, nah? Dia ada konsep yang ada dekat sini. Kita tengok modul nombor 8. Okay. Dia ada perbezaan gerakan ataupun halaju udara yang melalui sayap kapal terbang tu. Okay. Halaju udara di bahagian atas sayap dan juga halaju udara di bahagian bawah sayap. Okay, nah? Kita tengok kat sini. Ini dah highlighter. Nah? Halaju di bawah adalah lebih rendah. Jadi bila konsep tadi dekat Bernoulli kata apa dia? Halaju tinggi, ni atas ni adalah halaju tinggi, tekanan udara rendah. Jadi tekanan udara rendah, ke atas tekanan udara rendah. Yang bahagian bawah, halaju rendah, tekanan tinggi. Jadi daripada bawah ni, dia akan tolak naik ke atas. Secara automatiknya bila kapal terbang tu bergerak dengan laju. Okay? Bagi mereka yang pernah naik kapal terbang, kita kena faham, kapal terbang, dia tak terus naik. Bila kita dah naik, dia akan bergerak dulu macam seolah-olah kereta yang dipandu dengan laju. Dia akan bergerak memang sangat laju, dan bila bergerak laju tu, udara yang bergerak di bawah sayap dengan atas sayap ni automatik akan membantu dia untuk memperolehi daya angkat. Dengan cara macam mana? Bila dia bergerak dengan laju, ada halaju udara yang rendah dekat bawah, tekanan tinggi. Tekanan tinggi tu maksudnya dia akan tolak. Dia akan tolak kapal terbang tu naik ke atas. Jadi dekat ruangan modul awak tu, yang kotak kosong kat bawah tu, ini yang awak tulis. Udara halaju rendah, tekanan tinggi. Okay, nah? Udara halaju rendah, tekanan tinggi. Okay? Dan sebab tu juga bentuk yang ada ni yang macam membulat, macam nak membulat dekat bahagian ada orang masuk yang membulat dekat bunyi macam orang masuk tapi bukan Okey, yang membulat dekat depan tu, ini dipanggil bentuk aerofil. Okey, nah. Bentuk yang seperti ini, okey, ini dipanggil bentuk aerofil. Okey. So dekat kenderaan-kenderaan darat sekarang pun memang banyak yang menggunakan bentuk kepala kenderaan tu seperti aerofil. Ini yang tujuan dia. Okey, supaya ada bantuan daripada udara. Jadi kalau ada daya angkat sikit dari bahagian bawah, jadi dia boleh mengurangkan geseran antara tayar dengan jalan. Bila daya geseran kurang, maka kenderaan boleh bergerak lajulah. Okey, boleh bergerak laju. Itu konsep dia. Ya, dah. Okey, gambar kedua belah kanan untuk soalan nombor 8 tu, yang ada gambar penunu Bunsen. Okey, nah. Kita selalu duduk kat makmal, cikgu kata buka lubang udara. Bila nak buat pemanasan, supaya api yang keluar tu adalah biru dan panas, kita suruh buka lubang udara tu. Kenapa? Apabila gas dari penunu Bunsen ditolak keluar ke atas, kan kita ada dengar dia bunyi tu. Okey. Bila dia bergerak laju naik ke atas untuk menyala, okey, halaju yang tinggi tersebut menghasilkan tekanan yang rendah dalam saluran. Bila tekanan dekat dalam tu rendah, okey, udara yang kat luar ni, udara yang berhalaju rendah dekat luar ni akan menghasilkan tekanan tinggi dan akan masuk dalam saluran. Gas yang dalam saluran tu adalah bergerak dengan laju. Gas yang bergerak dengan laju menghasilkan tekanan rendah. Jadi bila tekanan dekat dalam tu rendah, udara dari luar boleh masuk ke dalam saluran tempat penunu Bunsen. Dan kat sini pun saya boleh buat analogi ataupun konsep kalau kita naik kereta dengan tingkap yang terbuka. Okey, nah. Tingkap yang terbuka, okey, nak tanya, halaju udara dalam kereta ke dekat luar kereta yang lebih tinggi halaju?
Seorang-seorang jawab. Bila kita duduk dalam kereta yang bergerak dan tingkapnya dibuka, laju udara dalam kereta ke dalam luar kereta yang laju, yang tinggi? Udara dekat luar kereta ke kat dalam kereta yang bergerak laju? Ada tu. Saya tak dengar jawapan ni. Ada orang jawab ke? Luar. Yang dekat luar. Sebab itu kalau dekat luar. Sebab itu kalau dalam kereta ada kertas ke, ada tisu ke yang duduk dekat belakang kereta ke apa ke, dia akan mula berterbangan macam nak terkeluar. Kenapa? Sebab laju udara dekat luar tu, dekat tingkap tu, lajunya yang tinggi menghasilkan tekanan yang rendah. Jadi dia akan menarik segala benda-benda yang ringan yang ada dalam kereta tu untuk keluar. Sebab tu kalau kadang-kadang kita pun kalau pakai tudung ke, kalau yang lelaki tak pakai tudung, rambut ke, dia akan bergerak-gerak. Sebenarnya bukan angin dari luar yang tolak masuk sangat tu. Dia macam daripada dalam tu yang nak keluar, dia bergerak-gerak tu. Okey. Tu konsep dia nah. Okey, so seterusnya. Kita tengok alat yang seterusnya adalah helikopter. Okey nah. Helikopter, okey, untuk nak membolehkan dia terangkat naik ke atas, okey, ada tempat kosong dekat atas tu. Jadi udara berhalaju tinggi tu mesti berada di sebelah atas. Okey nah. Udara berhalaju tinggi sebelah atas menyebabkan tekanan udara rendah. Okey. Sama macam sayap kapal terbang juga tadi. Yang bahagian atas tu mesti udaranya halaju tinggi. Barulah menghasilkan tekanan yang rendah. Jadi udara dekat bawah bila berhalaju rendah akan menghasilkan tekanan udara tinggi. So secara automatiknya dia akan mengangkat helikopter tersebut. Jadi engineer yang buat helikopter ni, dia kena design kipas helikopter tu bila berputar. Kalau tengok kipas berputar tu sama je. Belah atas belah bawah sama je. Tapi kalau diperhatikan betul-betul, okey, diperhatikan betul-betul, bilah kipas tu dia ada tak sama, dia bukan flat rata semata-mata. Okey nah. Kalau kipas dekat rumah pun sama. Kalau kita tengok betul-betul bilah dia tu, dia ada lekuk, dia ada arah dia sendiri, melekuk ke bawah. Okay, nah? Sebab nak tolak udara turun ke bawah tu. Okay, perasan tak bilah kipas? Dia bukan rata, bukan straight. Okay? Jadi nak bagi tolak udara tu ke bawah, dia akan lekuk. Tengok kipas nantilah. Kalau nak tengok kipas siling tu payah nak panjat. Tak sampai. Tengok kipas yang tengah tengok tengok kipas yang berdiri pun tak apa. Okey, sebab tu engineer kalau yang kerja bukan sekadar nak buat kipas helikopter, nak buat kipas kapal laut pun sama. Dia ada ukuran dia tu. Lekuknya tara mana, lebarnya banyak mana supaya nak menghasilkan halaju dan juga menghasilkan tekanan tertentu yang dikehendaki. Okay, tapi tak apalah, kita serahkan kepada yang nak belajar engineer lah macam mana. Dia ada rumus tu. Macam mana nak kira-kira semua tu. Tapi biarkan. Cuma kita tahu, buat kipas ni bukan semata-mata rata flat. Dia mesti ada lekuknya. Okey. Yang seterusnya, untuk gambar yang keempat. Okey. Ni drone kalau tak silap. Drone. Banyak orang pakai drone sekarang ni. Okey. Daya angkat ruang kosong kat tepi tu. Kenapa dia boleh mengangkat? Sebab halaju udara yang rendah. Belah bawah. Halaju udara yang rendah. Udara berhalaju rendah belah bawah menyebabkan tekanan udara tinggi belah bawah dan akan menolak drone naik ke atas. Okey, konsep dia macam tu. Sebab nak bagi terbang, dia mesti halaju udara atas lebih tinggi. Okey, dan yang last sekali, gambar yang last sekali dekat modul ni adalah okey, kita tengok dekat stesen kereta api, LRT, komuter dan sebagainya ada satu garisan. Garisan yang mana penumpang-penumpang diminta berdiri di belakang garisan kuning. Ada selalu pengumuman tu. Kenapa? Tak boleh ke kalau berdiri dekat-dekat betul-betul dengan landasan? Atas landasan memang cari maut lah. Okay? Dekat tepi landasan tu, kenapa jangan dekat sangat? Sebab angin ni.
Udara dia tu, bila ada kenderaan bergerak laju, kalau kita naik motor sekalipun dekat jalan raya, ada lori, ada bas, ada apa-apa kenderaan yang bergerak laju potong kita, kadang-kadang kita punya handle motor tu akan rasa macam ada bergerak-gerak. Kenapa? Sebab laju kenderaan yang motong kita tu tinggi adalah menyebabkan tekanan dia rendah. Bila tekanan dia rendah, bila tekanan tempat kenderaan bergerak laju tu rendah, kita yang bergerak perlahan ni tekanan tinggi. Kita akan rasa tertolak ke tengah-tengah jalan. Mai kenderaan hak belakang pula gedegang. Gitulah. Jadi sebab itulah kalau lori-lori ni pun selalunya dia kan muatannya besar, banyak. Jadi jaranglah jumpa lori ke trailer yang bawa laju. Tapi kadang-kadang masa mereka tu tak ada muatan, dah bawa tanah, bawa tar pergi tuang kat mana-mana, nak kejar terik dan sebagainya. Ada juga yang jenis bawa laju, trailer dia tu bawa laju. So yang masa tu nampak kebahayaan yang ada tu. Okey lah. Jadi dekat kotak yang nak isi tadi tu, dekat gambar rajah tu, okey. Okey, kenapa tak boleh berdiri dekat garisan kuning? Sebab apa? Di situ adalah udara laju tinggi akan menghasilkan tekanan rendah. Jadi kita kena duduk dekat belakang ni. Okey, sebab di sini laju rendah udara, tekanan udara sini tinggi. Okey, sebab tu kita kena berdiri di belakang garisan kuning. Dia bukan saja-saja buat garisan kuning tu, okey. Dari segi keselamatan tu satulah. Tapi kalau kita memang tak ada galak lah, duduk kat kursi lah. Kan dekat stesen tu memang dah ada kursi, pakai je lah kursi tu. Okey, seterusnya muka surat 5 modul. Okey, muka surat 5 modul dekat slide ni dah habis dah. Memang dah habis dah, tak ada dah. Okey, saya akan stop sharing ni. Saya akan share balik soalan lah. Okey. Okey. Mereka alat untuk menggunakan prinsip tekanan dalam bendalih. Ni sebenarnya projek yang perlu buat di sekolah. Okey. Projek untuk nak menggunakan prinsip tekanan dalam bendalih. Okey nah. InsyaAllah itulah kita sama-sama doa. Kalau ikut perancangannya 1 September kan. 1 September kita akan kembali ke sekolah. Nanti kita cubalah tengok projek apa yang nak pakai, yang boleh buat untuk menghasilkan alat menggunakan prinsip tekanan-tekanan ni. Okey nah. Kalau hak ni agak-agaknya apa yang dia punya prinsip tekanan ni? Hak ni prinsip dia sama macam nak buat dalam apa? Kita panggil backhoe je ni. Okey. Dia akan gunakan picagari yang dekat bawah ni untuk nak tolak, nak tarik. Okey. Cecair yang ada di dalam salur ataupun paip getah ni akan ditolak, ditarik juga dekat picagari yang kedua. Picagari yang kedua, kepala dia tu dia sangkut dekat satu bebanan, satu objek dekat sini. Jadi bila picagari ni ditolak ni, picagari pertama ni ditolak dan ditarik, akan menyebabkan picagari kedua ni pun akan ditolak dan ditarik. Dan bila picagari ni ditolak ditarik, akan menyebabkan objek ni turun dan juga naik. Sama macam dalam backhoe. Okey, sama macam dalam backhoe. Bila dia tarik, tolak. Itu je. Ni salah satu projek lah. Okey. Ni faham ke ni hak dia tunjuk picagari ni? Ini hak paling mudah lah. Tolak, tarik. Okey. Boleh. Okey. Untuk seterusnya, last. Soalan pengukuhan. Okey. Rasanya ada dua je lah modul yang kita nak completekan ni. Dua muka surat lagi. Sorry, ada 3 muka surat lagi modul yang kita nak kepikan. Nak completekan. Rasanya kejap je. Okey. Jadi, untuk yang ni, okey, nak jawabnya ni Okay, kita sama-sama jawab yang ni. Yang kat sini adalah dia tak guna air dekat atas ni. Yang saluran paip dekat atas ni, dia tak guna air. Dia guna udara. Jangan tertukar nah. Air source. Ini bukan air source nah. Ini air, udara, sumber udara. Jadi dia menggerakkan di dalam paip ni, tiup venturi tadi kan. Dipanggil kesang tiup venturi tadi tu. Yang dia gerakkan dekat atas ni adalah udara. Dia akan tolak dengan lajunya, tarik semua-semua tu dengan menggunakan udara. Di bahagian bawah ni, yang dekat X, Y, Z ni, belah bawah ni adalah cecair. Okay. Jadi seolah-olah dia nak bagi tahu, jika udara dekat sini, sumber udara ni digerakkan dengan laju dalam salur ni, okay, dia konsep dia sama.
Dekat R dengan P, sebab saiznya ni besar, maka dekat kawasan ni adalah halaju rendah. Tetapi tekanan adalah tinggi. Dan oleh kerana itu, udara yang bertekanan tinggi ni akan tolak cecair turun sampai ke bawah. Sebab apa? Tekanan dia tinggi. Okay. Dekat Q pula, sebab laluan dia sempit, menghasilkan halaju yang tinggi. Tetapi halaju tinggi, tekanan dia adalah rendah. Jadi menyebabkan cecair yang duduk kat bawah ni, yang dah ditolak dekat R tadi ni, ataupun dekat Q, X ni pun dah tolak dia ni, menyebabkan cecair ni akan tertarik naik ke atas. Kenapa? Sebab di kawasan ini tekanannya adalah rendah. Okey nah, sini tekanan rendah, sini tekanan tinggi, sini tolak, sini terpaksa naik. Okey. Jadi hak dekat P ni pun sama, sebab saiznya yang besar, di sini pun halajunya rendah, tekanan tinggi. Sebab tu dia tolak cecair ni turun ke bawah juga. Okey nah, dia tolak turun sebab tekanan dia tinggi. Okey, dekat A1 nak jawab apa ni? Saya tak share yang ni, awak tak cakap apa pun. Alah. Tapi saya percayalah semua pakat duk tengok modul kan? Tengok. Okey. Saya duk share ni, duduk conteng-conteng tapi nampak. Okey. Ni saya duduk share kat sini. Allah, tak nampak stop sharing ni. Ni saya duduk explain ni. Dekat kawasan R, halajunya rendah. Kenapa? Sebab saiznya yang besar, tetapi akan menghasilkan tekanan tinggi. Jadi dia akan tolak cecair turun ke bawah. Dekat Q, sebab ruang dia sempit, halajunya tinggi, tapi tekanannya rendah. Menyebabkan cecair hak bawah yang ditekan kuat oleh dekat kawasan Z tadi tu, R tadi tu, dia akan tolak cecair ni naik dekat atas ni. Sebab apa? Tekanan dekat Q ni adalah rendah. Okay. So untuk nak jawab soalan berkenaan eksperimen macam ni, nyatakan satu pemerhatian untuk eksperimen ini. Pemerhatian ni maksudnya awak akan cakap ketinggian lah, yang kita boleh nampak kat sini adalah ketinggian cecair. Jadi awak akan mention kat sini, aras cecair bahagian Y adalah paling tinggi. Itulah salah satunya. Aras cecair pada Z adalah paling rendah. Macam tu juga. Okay, boleh nak? Kita merujuk kepada apa kat sini? Pemerhatiannya ni adalah merujuk kepada aras cecair. Awak boleh mention hak dekat Z, boleh mention hak dekat Y pun tak ada masalah. Okay. Ni sambung sendiri nah, sambung sendiri. Awak nak mention hak mana? Y ke Z boleh. Okay. Lepas tu untuk inference, banyak kali kita cerita, inference adalah penerangan, kesimpulan kepada apa yang kita perhatikan. Jadi kalau pelajar ambil tentang aras cecair pada Y adalah paling tinggi. Jadi kenapa dia paling tinggi? Sebab kita kata tekanan pada Q. Tekanan pada Q adalah rendah. Dekat situ. Tapi kalau pelajar dia ambil aras cecair pada bahagian Z, aras cecair pada tiub Z adalah paling rendah, maka kita akan kata tekanan pada R adalah tinggi. Itu bergantung kepada pemerhatian yang kita ambil. Boleh yang tu? Boleh yang tu? Boleh? Respon. Boleh. Okey. Yang kedua, apakah faktor yang ditetapkan dalam eksperimen ini? Okey, penggunaan untuk soalan ni dia kata faktor nah. Untuk faktor ni kita boleh guna sebenarnya, faktor tu merujuk kepada pemboleh ubah sebenarnya. Faktor tu adalah apa dia? Pemboleh ubah. Okey. Jadi dekat sini faktor pemboleh ubah yang ditetapkan, maksudnya yang ditetapkan, bila tetap maksudnya benda tu mesti sama. Mesti sama kat mana? Saiz tiub X, Y dan Z. Tengok sama kan? PQR tak sama. Ni maksudnya bukan ditetapkan lah. Okay? Jadi yang sama adalah
saiz tiup X, Y dan Z. Yang ni yang sama. Benda yang ditetapkan, maksudnya benda yang sama. Faktor yang dimalarkan. Okay? Pemboleh ubah yang dimalarkan. Okay. Apakah faktor yang diubah dalam eksperimen ini? Diubah ni maksudnya apa yang tak sama? Apa yang tak sama? Iaitu saiz tiup P, Q dan R. Yang ni yang tak sama. Saiz tiup pada bahagian P, Q dan R. Okay, benda yang boleh nampak dekat dalam soalan ni juga sebenarnya. Okay. Boleh. Andai kata, okay, sebab dia tak tulis kat sini, sepatutnya selalu pemboleh ubah ni ada 3. Yang diubah, pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kalau ditanya pemboleh ubah bergerak balas, apakah dia? Ketinggian cecair di dalam tiup. Okey, itu kalau dia tanyalah, boleh buat catatan lah dekat tepi-tepi ke apa-apa. Kalau ditanya apakah yang pemboleh ubah bergerak balas, yang tu kita tunggu daripada hasil eksperimen. Jadi ketinggian cecair dalam tiup XYZ ni, okey nah, ketinggian cecair. Okey. Ataupun aras cecair pun boleh. Okay. Untuk soalan D, yang mengaplikasikan prinsip Bernoulli. Tadi ada tadi. Okay. Kita cerita tadi gambar rajah adalah untuk kapal terbang dan juga adalah untuk penunu Bunsen. Ni apa ni? Ini adalah roket. Roket tak ada kena. Roket tak ada kena-mengena. Untuk nak membolehkan dia naik sampai ke angkasa, dia pakai konsep daya tujah. Ada bahan bakar dalam tangki dia tu, meletup, membebaskan tenaga, menolak, ada daya tujah tolak ke bawah, dia yang roket akan naik ke atas. Tu bukan prinsip Bernoulli. Okay. Muka surat 6, rajah 2. Hak ni lebih kurang konsep dia sama macam hak soalan 1 je. Okay. Tiup yang sama. Berdasarkan rajah di atas, nyatakan satu pemerhatian. Okay. Saya rasa sama macam hak tadi. Jadi saya akan bagi awak buat sendiri. Nyatakan satu inferen. Sama macam soalan tadi. Nyatakan pemboleh ubah. Sama macam tadi. Cuma gambar je lain. Okay, nah? Gambar yang tadi, dia lalukan udara dekat atas supaya menarik atau menolak cecair dekat bawah. Tapi gambar rajah yang kedua ni, dia lalukan air dekat bawah. Jadi air akan tertolak naik ataupun rendah aja. Maksudnya kat sini kenapa tinggi? Tekanan tinggi, halaju rendah. Hak ni kenapa rendah? Tekanan rendah, halaju tinggi. Itu konsep dia lah. Jadi hak untuk soalan nombor 2 ni saya nak bagi chance kepada pelajar-pelajar jawab sendiri nah. Yang ni dia tanya, pemboleh ubah bergerak balas. Tadi dekat soalan tadi tak tanya, tapi saya ada mention. Kalaulah ditanya, apakah benda yang nak tulis sebagai pemboleh ubah bergerak balas? Apa dia? Ketinggian cecair. Ataupun aras. Dekat sini dia dah tulis dah. Air, tap water. Okay nah? Jadi kita boleh kata aras air dekat dalam tiup tu. Itu pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Kemudian untuk C. Definisi secara operasi bagi prinsip Bernoulli. Okay nah? Macam mana nak jawab? Definisi secara operasi, syarat dia adalah apa yang mesti ada tulis, apa yang kita perhatikan dan apa yang kita buat sebenarnya. Tapi dia lebih utama apa yang kita perhatikan. Okay? Dia seolah-olah prinsip Bernoulli ni kita nak explain balik. Apa Bernoulli kata tadi? Bernoulli tadi kata apa dia? Halaju tinggi, tekanan rendah. Okey. Jadi kita nak ambil balik benda ni, okey, nak kaitkan dengan apa yang kita perhatikan dekat dalam soalan tu. Maka kat sini kita akan bagi tahu, apa yang kita perhati dekat rajah tu adalah apabila air, kita kena mention apabila air
apabila air bergerak laju, maka tekanan terhasil adalah rendah. Okey. Dia beza kalau soalan tanya, apakah dia prinsip Bernoulli? Prinsip Bernoulli menyatakan apabila bendalih sama ada dalam keadaan cecair atau gas bergerak dengan hal laju tinggi, maka tekanan rendah terhasil. Tu kalau dia tanya apakah dia prinsip Bernoulli. Sekarang ni dia tanya definisi secara operasi. Bermaksud kita kena kaitkan dengan apa yang kita perhati dekat dalam soalan ni. Apa yang kita tengok dekat soalan ni. Okey, kita tak sebutlah gas sebab kita dah tahu dekat soalan ni dia guna apa? Air. Jadi kita kena kaitkan apabila air bergerak laju, maka tekanan apa kat sini saya tulis apa tadi? Tekanan rendah. Okey. Tekanan terhasil adalah rendah. Okey. Apabila air bergerak laju, maka tekanan terhasil adalah rendah. Okey, selesai. Muka surat 6. Dan yang akhir sekali, okey, mungkin awal lah tak sampai pukul 12.30 pun. Okey. Yang akhir sekali, muka surat 7, soalan 3. Namakan bentuk sayap kapal terbang dalam rajah 3.1. Bentuk sayap tak apa tadi? Ejaan dia tadi macam mana? Aerofil. Okey. Bentuk sayap tu adalah aerofil. Apakah prinsip yang menerangkan bahawa hal laju? Ni prinsip ni lah. Tak ada prinsip lain. Prinsip apa tadi? Prinsip Bernoulli. Okey. Tajuk yang kita belajar sekarang lah. Prinsip Bernoulli. Terangkan bagaimana daya angkat bertindak pada sayap kapal terbang. Daya angkat bertindak pada sayap kapal terbang. Macam mana boleh berlaku daya angkat? Kita akan cerita tentang hal laju tinggi di bahagian atas menghasilkan tekanan rendah. Okey. Jadi bila tekanan rendah dia terangkat. Angkat. Okey. Boleh nah? Hal laju tinggi di bahagian atas menghasilkan tekanan yang rendah. Okey. D. Last. Rajah 3 menunjukkan dua bentuk sayap kapal terbang. Okey. Tentukan bentuk manakah digunakan oleh kapal terbang untuk berlepas dan mendarat. Kalau maksudnya nak berlepas, dia nak naik supaya terangkat. Jadi bentuk A untuk berlepas. Okey. Boleh nak? Nak mendarat kan kapal terbang tu dia punya B lah. Nak mendarat B. Okey. Kalau kita perhati pun dekat sayap kapal terbang tu, dia punya dekat belakang, bahagian belakang sayap tu kan ada yang dia boleh terkepok naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Tu yang mengontrol dia tu masa nak turun dengan nak naik tu. Okey. Dengan menggunakan prinsip yang dinyatakan di 3B1, terangkan bagaimana bentuk sayap kapal terbang berlepas dan mendarat. Nak terang macam mana? Dengan menggunakan prinsip, terangkan bagaimana bentuk sayap kapal terbang berlepas dan mendarat. Ni panjang ayatnya ni. Okey, kita akan cerita untuk berlepas sebab dia bagi satu garis mana kan cukup ni. Okey. Berlepas. Kita akan cerita untuk berlepas. Okey. Udara. Kita akan cerita udara laju di bahagian atas dan udara rendah di bahagian bawah. Okey. Dan poin yang kedua adalah kita menggunakan konsep tekanan. Tekanan di atas
rendah, tekanan di bawahnya adalah tinggi. Okey. Okey. Jadi untuk yang kedua, mendarat. Tadi berlepas, kemudian mendarat. Kita buat terbalik lah. Ayat dia terbalik lah. Boleh faham ni? Saya tak payah tulis ni. Ruang tak cukup pula dah. Kami cukup. Habis ruang. Okey, saya tak cukup. Okey, tapi harapnya boleh faham. Awak buat terbalik je. Kalau masa mendarat, udara perlahan di atas, laju di bawah. Jadi tekanan di atas tinggi, tekanan di bawah rendah. Jadi menyebabkan kapal terbang akan turun ke bawah. Boleh ya? Okey. Jadi untuk sesi hari ni selesai. Tak apa kot lah. Setengah jam lagi tu. Rasanya kita boleh relax-relax lah sambil-sambil menjawab, memenuhkan modul tu. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Fatin, ada apa nak tanya? Tak ada. Tak ada juga. Okey, so kalau tak ada, kita selesai setakat sini. Saya akan stop recording. Stop.